Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Kembali kita dalam satu sesi live khas ya, malam ini, di mana saya akan membincangkan satu tajuk yang menarik yang merupakan perkembangan terkini ya, iaitu kempen Barisan Nasional dan PKR khususnya. Walau bagaimanapun saya juga akan sentuh kempen gabungan lain termasuk Perikatan Nasional dan juga GTA. Baik, jika anda ada soalan, anda boleh tunggu isyarat saya. Hari ini saya akan melayan banyak sedikit soalan. Mungkin saya akan luang masa 10 hingga 15 minit. Jadi jika audio jelas, anda boleh mesej saya untuk beritahu ianya jelas. Baik, sebelum saya sentuh topik perbincangan kita, iaitu kempen BN dan PKR yang dilanda masalah serius dan sambutannya tidak begitu memberangsangkan, jelas berlaku boikot jentera dan akar umbi ya. Saya nak cerita sedikit berkenaan dengan satu taktik baru yang sedang diamalkan oleh PKR dan Perikatan Nasional khususnya. Okey, terima kasih bagi mereka yang beri feedback audio jelas ya. Jadi semenjak 2-3 hari lalu, kalau pada mula ya kempen pilihan raya ni, anda lihat bukan hanya page saya, bukan hanya YouTube saya, bukan hanya grup-grup saya, apa-apa jua grup yang melibatkan Tun Mahathir ataupun grup-grup yang tidak berkaitan dengan PKR ataupun UMNO ataupun Perikatan Nasional, memang dibanjiri oleh laskar-laskar cyber PKR. Ini saya dah sentuh sebelum ini. Jadi taktik yang digunakan oleh kerana ada keterdesakan ya, ada keterdesakan di kalangan pemimpin-pemimpin PKR, taktik yang digunakan ialah mudah. Okey, dan ini saya dapat maklumat juga daripada orang-orang dalam tertentu yang mengesahkan ini salah satu taktik. Taktiknya adalah laskar cyber dikerah untuk pergi ke page lain termasuk saluran media dan sebagainya untuk mengambil kesempatan daripada follower page lain, grup-grup lain yang banyak jadi dapat kempen percuma dan membanjiri ruang komen dengan Anwar PM10, kami akan undi PH. Dan ini majoriti laskar cyber. Kalau benar-benar nak duduk, nak singkir, setiap hari boleh singkir satu-satu video boleh singkir 200 dengan mudah ya. Kita cek profil semua ni laskar. Dan tiba-tiba Perikatan Nasional pun memulakan taktik yang sama. Kali ini undi Perikatan Nasional, bila cek rupa-rupanya orang-orang tegar Perikatan Nasional ataupun laskar cyber dan Muhyiddin PM10. Jadi nasihat saya lah, hentikanlah ya, hentikanlah sebab terpaksa lah kalau ada unsur-unsur sebegini, terpaksa sekat kerana ianya tidak memberi ruang kepada orang untuk benar-benar terlibat dalam perbincangan. Okey, baik, saya mulakan dengan topik sebenar. Makin jelas hari demi hari kempen Barisan Nasional dilanda krisis, kempen PKR dilanda krisis. Segala yang sedang diwar-warkan adalah semua propaganda. Jadi anda pergi ke luar sana, anda jangan sekali-kali percayai apa yang saya kata bulat-bulat. Saya rasa anda pergi ke luar sana pun anda dapat rasa kempennya tidak begitu meriah. Bendera BN, kain rentang BN, spanduk BN ni jarang, 10 kali ganda lebih jarang berbanding PRU14. Sebabnya dua, saya dah ceritakan. Pertama, boikot besar-besaran, jentera, akar umbi ya, sebab-sebabnya saya dah jelaskan dalam video sebelum ini. Jadi anda perlu rajin, pergi ke video saya yang lepas-lepas. Ada satu video di mana saya jelaskan ya, satu hari yang lepas, Zahid selindung sebab sebenar bendera BN amat kurang. Jadi tonton di sana. Tetapi sepintas lalu ya saudara-saudari, sebab boikot besar-besaran. Kedua, sebab tak ada calon adun.
Sebab banyak negeri pembangkang tidak ingin bubar DUN. Bila tidak ingin bubar DUN, BN nak minta dana 7-8 juta untuk satu-satu kawasan parlimen susah daripada tukang beri dana. Sebab apa? Hanya satu ahli parlimen yang bertanding. Kalau DUN dibubarkan, ada 3-4 calon kawasan DUN di dalam satu kawasan parlimen. Jadi jumlahnya boleh jadi 4-5 calon, termasuk calon parlimen. Jadi bolehlah tukang beri dana tu minta 7-8 juta bagi satu kawasan parlimen. Ini bila ada satu kawasan parlimen, ada satu calon sahaja, macam mana nak minta dana daripada tukang beri dana? Ya, takkan seorang calon parlimen anda nak minta 7-8 juta. Jadi ada juga masalah pendanaan. Jika sekiranya dia belanja juga 7-8 juta untuk satu kawasan parlimen, SPR boleh bau, awak boleh bau, saya boleh bau, kantoi calon tersebut. Ya, jadi inilah sebab-sebab. Ya, kalau dari sudut boikot, memang orang dah tolak Zaid Hamidi. Banyak sebab. Sebab sikap kuku besi dia, pentingkan diri sendiri dia, mempergadaikan maruah bangsa, maruah UMNO hanya kerana hendak selamatkan tengkuk dia sehingga buat pilihan raya awal di musim tengkujuh. Ya, orang tak marah dengan kepimpinan parti oleh Zaid, ya, dengan cara dia cantas orang yang tidak sehaluan dengan dia, ataupun dia cantas orang-orang yang difikirkan tidak rapat dengan atau tidak mungkin setuju dengan Anwar, ya. Dan kemudian orang yakin Zaid dan Anwar bekerjasama, dan memang ada bukti dulu-dulu, malah selepas langkah Sheraton sekalipun ada perbincangan nak bentuk jajaran politik baru. Anwar mendidik Zaid cara nak uruskan, ya, Perhimpunan Agung UMNO, Mesyuarat UMNO, ya. Memang ada subahat. Kemudian berkali-kali Zaid cuba kumpul akuan bersumpah untuk sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi semua ni telah menjurus kepada boikot besar-besaran. Okey. So sebab itu kempen BN dilanda masalah. Okey. Kempen PKR juga dilanda masalah. Kalau dulu anda ingat saudara-saudari, PRU 14, kalau berbelas-belas video setiap hari ceramah PKR, DAP, Amanah yang dimasukkan di dalam Facebook mereka kerana hadirin ramai. Sekarang mereka hanya berpaut kepada video dan gambar 2-3 calon, khususnya Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim is ketua pembangkang, is ketua Pakatan Harapan. Semestinya orang suka tak suka, tapi ceramah dia akan tarik perhatian. Ya. Kalau dulu Najib kalah PRU 14 pun ceramah dia tarik perhatian. Ramai yang pergi sana tak suka dia. Ingat tak masa dia panggil penyanyi daripada Korea ke mana ke? Ramai hadir. Tapi majoriti sana, bila Najib tanya mau Barisan Nasional, semua tolak. Bukannya mereka pergi sana jumpa Najib, tapi bila wataknya Najib, orang pergi juga tertarik dia nak cerita apa. Ya. Jadi mereka berpaut pada 2-3 tu. Tapi kalau secara keseluruhan saya difahamkan teruk sambutannya, khususnya bagi PKR. Ya, BN dengan PKR paling teruk. Ya. Okey, lepas ni ada orang kata, oh kau cerita PKR dengan UMNO, baca mana pula dengan Perikatan? Teruk. Hanya 1-2 je. Lain teruk. Amat teruk. Jangan lupa, jentera pilihan raya bersatu, semua dulu bila Tun tubuhkan Pejuang, semua lari pergi Pejuang. Jadi ini menjawab soalan anda, Pejuang ada jentera ke? Memanglah 75% hingga 80% bahagian cawangan semua tutup dulu. Ingat tak? Sampai bersatu tu, daripada ikan tinggal rangka je. Mereka lari mana? Mereka lari Pejuang. Ya? Teruk. Kalau ada pun jentera bersatu bergantung kepada PAS. Dan kalau kita lihat tinjauan Perikatan Nasional, dia 30% lebih penerimaan. Tetapi kalau pecah berdasarkan parti, sebenarnya semuanya disumbang oleh PAS. Ya? So jadi teruk juga. Lepas tu orang tanya GTA macam mana? Memanglah jentera tu lari ke sana. Sekurang-kurangnya GTA
dia pun sama juga, sebab GTA ni bukan satu gabungan yang kaya, ya. Tetapi kalau anda lihat hari penamaan calon, anda lihat di Kubang Pasu, yang duk berarak bersama dengan calon tu hampir 1,000. Bukan majoritinya, bukan ahli GTA, bukan ahli pejuang, tetapi hampir 1,000, ya. Ini semua mereka takkan cerita kat anda. Okey. So, BN dilanda krisis sekarang dalam kempen PKR dilanda krisis. Ini reality. Anda pergi, anda rujuk. Anda pergi ke Facebook, anda tengok berapa calon yang buat ceramah, mereka war-warkan video, mereka tunjuk semua hadirin, anda tengok. Perang psikologi, mereka hanya akan putar belik 2-3 calon dengan gambar-gambar yang sama. Anda pergi tengok barisan kantoi, kan saya dah kata akan berlaku boikot besar-besaran. Jadi saya bukan mereka cerita. Sebelum saya mengambil soalan ya saudara-saudari, anda boleh mula bertanya sekarang. Saya akan mengumumkan, mengisytiharkan gabungan mana yang saya sokong Ahad atau Isnin ini. Jadi mula-mula untuk pilihan raya ni, kempen saya no Zahid, no kleptokrat. Dan sampai hari ini Anwar gagal menyatakan no Zahid, no kleptokrat. Zahid gagal menyatakan no DAP, no Anwar. Jadi saya ulang, saya 100% yakin satu undi untuk Pakatan Harapan adalah satu undi untuk Zahid dan kleptokrat. Begitu juga satu undi untuk UMNO adalah satu undi untuk DAP dan Anwar. Okey. Mengapa saya nak umum bagaimanapun ya Ahad atau Isnin ini? Sebab kerana Laskar ni lah, mereka cari page yang orangnya cuba ikhlas. Macam saya tak nak menyokong mana-mana puak dalam pembangkang. Saya cuma nak fokus bertumpu kepada no Zahid, no kleptokrat. Jadi masing-masing hantar beribu-ribu Laskar Cyber masuk dan buat dakwaan palsu dalam ruang komen. Oh, Regi ni penyokong perikatan. Oh, Regi ni penyokong ni. Okey, tak apa. Ahad ni atau Isnin ni saya buat deklarasi. Malah akan berkempen terus untuk gabungan yang saya pilih. Sebab mereka ni lah. Okey. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Ni GTA boleh menang ke? Okey, saya dah beri hasil tinjauan semalam dan saya dah letak link supaya orang ramai boleh masuk mengundi. Saya tak kisah kalau peratus yang saya umum tu berubah. Malah saya galakkan lebih ramai penyokong PH, Perikatan, Barisan, GTA masuk dan mengundi. Link dalam live semalam saya dah letak. Jadi semalam saya dah umum keputusan GTA mendahului, diikuti dengan PAS, diikuti dengan Bersatu. PKR UMNO ni semua hancur, berkecai bawah sekali. Okey. Tetapi saya tak boleh umum setiap hari sebab kita kena beri masa selepas satu-satu pengumuman. Jadi pengumuman seterusnya akan saya buat dalam 2-3 hari lagi, keputusan undian yang sama. Dan perlu saya ingatkan, bila saya war-warkan keputusan tu, anda kata, oh ni ramalan Regi meleset lah apa. Ini bukan ramalan saya, ini tinjauan daripada undian anda. Ramalan saya anda belum tahu lagi. Ramalan saya akan dibuat, iaitu ramalan ketiga pada 12 November. Faham? Okey. Tak ada parti yang akan dapat majoriti. Ini benar. Tak ada satu-satu gabungan akan dapat majoriti. Mana-mana gabungan yang fikir dia akan dapat majoriti, dia tengah mimpi di siang hari. Jika PAS yang banyak menyumbang kepada PN, mengapa mereka tak cadangkan Hadi sebagai PM? Okey, dengar sini. Saya masih hendak GTA bekerjasama dengan Perikatan. Masih ada masa. Ya, di kerusi-kerusi yang bertembung, dia kena putuskan calon mana yang perlu berkorban. Masih ada masa. Sebab kalau anda lihat semua tinjauan, bukan saya buat, orang lain buat, penyumbang utama undi adalah Pejuang, PAS dan PAS. Sebab undi UMNO, orang yang marah dengan UMNO ni, undinya nak pergi ke mana? Mereka akan cari pengganti.
Pengganti dia siapa? Pengganti dia adalah GTA, Bersatu dan PAS. Tapi sekarang persoalannya, penyumbang utama adalah GTA dan PAS, tapi yang masuk satu perikatan adalah Bersatu dan PAS. Seharusnya yang paling sesuai adalah GTA dan PAS. Memang sapu habis. Tapi sekarang disebabkan GTA berasingan, PAS berasingan dan PAS bersama Bersatu, ada kerusi bertindih. Itu bagi saya satu kebodohan. Tapi tak apa, benda dah jadi. Okey. Kalau tidak bekerjasama sebelum PRU, selepas PRU perlu kerjasama. Tapi itu tidak mengubah hakikat bahawa Bersatu terlibat dengan pengkhianatan. Okey. Itu tidak mengubah pendirian saya berhubung pengkhianatan Bersatu. Tapi kita nak lihat ke hadapan. Satu je saya nak beritahu, bahawa saya berpegang kepada no Zahid no kleptokrat. Asalkan no Zahid no kleptokrat, walaupun saya ingin Tun menjadi Perdana Menteri, tetapi apa jua keputusan mandat rakyat selepas PRU 15, saya akan terima dengan hati terbuka. Baik. Awi GM, Anwar menang, Mahathir demam. Okey, buang masa ya, retorika sebegini. Saya pun anda tidak dengar membuat retorika Mahathir menang, Anwar demam ya. Badrul Hisham Haji Jamaluddin, Tun M akan beri pengumuman khas. Itu saya pun dipahamkan lah. Saya jangka mungkin manifesto. Kalau tidak manifesto, saya tak tahulah. Okey. Puat Lip, PH akan majority. Okey, Puat Lip ya. Saya nak beritahu sejelas-jelas mungkin, itu adalah mimpi di siang hari. Jangan cerita majority. Jauh kurang dari majority PH ni. Awi Temasek, Tun menang, Anwar masuk Tanjung Rambutan. Okey, Awi, kita kena berlaku adil ya. Jadi kita jangan mainkan retorika sebegini. Terima kasih Awi. Okey. So saya rasa okey, Azman Awang, apa kata pakat pengundi GTA PAS UMNO semua beri undi kepada PN untuk tumbangkan Anwar? Ini satu permintaan yang tak logik ya. Site logistik, GTA maksimum 2 kerusi saja, itu pun rezeki. Minta maaf site logistik, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini tidak benar ya. GTA antara yang kuat, bukan terkuat, tapi antara yang kuat. Tetapi masalahnya sekarang GTA dengan perikatan dia tak kerjasama, jadi ada pertembungan ya. Sebab Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri. Setakat ni tuan, pendapat ini soalan bagus. Inilah soalan yang saya nak. Abang Mat Monpe, setakat ni tuan, pendapat manifesto mana yang paling realistik? Okey, saya nak tunggu dulu manifesto GTA sebelum saya komen. Cuma satu saya nak beritahu sejelas-jelas mungkin ya. Kenapa manifesto Barisan Nasional tidak ada langsung sebut memerangi rasuah dan penyelewengan? Kan sukar nak sebut. Kalau sebut nanti kena maki hamun. Sebab presiden dia, ketua dia, kluster mahkamah terbabit dengan skandal penyelewengan rasuah. Manifesto BN pelik tak pelik? Tak ada janji nak memerangi rasuah dan penyelewengan. Dia buat 99 poin, tapi benda yang paling mustahak tak ada. Kenapa? BN sokong rasuah? Cuba tanya BN. GTA akan jadi kingmaker. Ini adalah satu kemungkinan yang tidak dapat dinafikan. Dah PRU 15, GTA ada banyak NGO banyak buat kerja sebelum PRU. Inilah kekuatan GTA. Betul, tetapi banyak NGO tu sebenarnya NGO yang ada dalam GTA terhad, tapi ada kekuatan dia. Okey.
Ar-Rahman Muhammad. Bila Tun akan umum manifesto, saya tidak tahu. Saya bukannya wakil GTA. Betul, Tuan Sri Muhyiddin Yassin mahu jadi PM, tapi sayang Tun M tak mau. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Tun dah berkata dengan jelas bahawa jika orang nak dia jadi PM, dia tidak keberatan. Ini tidak benar. Cuma dia bertumpu kepada rakyat, bangsa, agama dan negara. Bukan soal PM lagi. Tapi kalau tengok gabungan lain, semua dah bertumpu soal PM. Jadi timbul tanda soal, adakah perjuangan mereka demi rakyat atau demi nak jawatan PM? Okey. GTA tu apa? Macam sepi je. Maaf, Syakir Melis, maaf. Jika anda pergi mengata yang paling sepi, yang paling menunjukkan ada masalah adalah kempen-kempen UMNO. Kempen-kempen PKR pun banyak masalah. Ya? Banyak masalah. Banyak, ya? Okey. Pandangan peribadi Tuan, siapa yang akan menang PRU nanti? Sekali lagi saya beritahu, tidak ada sesiapa yang dijangkakan menang. Okey. Saya rasa setakat itu sahaja. Jadi jangan lupa, ya, sertai saluran Telegram saya dan bacalah artikel berkaitan yang saya akan letak link di ruang tajuk. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.